Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat mukminin mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Taala kalau panjangkan lagi usia kita, diberi kesihatan kepada kita, dipertemukan kita pada hari ini. Dah lama kita tak jumpa, dah suasana pun dah berbeza. Dulu kat bawah, ni kat atas. Dah lebih cantik kita. Alhamdulillah, hari ni semua serba serwi hijau, berkilat-kilat. Mudah-mudahan ini suasana keceriaan kita untuk sambut Ramadan. Sesuai pula tajuk yang hari ni nak bagi pada saya, kuliah duha pada pagi ni, tajuk Ramadan. Jadi sebab tu kita tak lama lagi, sehari dua lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang saya dapat petik, yang selalu kita dengar, yang mungkin kita selalu dengar dalam radio disebut, dalam TV disebut, ustaz-ustaz kita disebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Kan? Yang ni semua kita pakat-pakat dengar tiap-tiap tahun mana-mana ustaz pun duk sebut dengan hadis ni. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan, bila datang saja bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka terbukalah pintu-pintu syurga. Pintu-pintu syurga semua terbuka. Wa ghuliqat abwabun nar, maka tertutuplah semua pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu semua syaitan-syaitan. Syaitan-syaitan kena ikat, dibelenggu, dirantai, dicampak ke laut. Jadi tuan-tuan dan rahimakumullah, nak sebut kepada kita tentang Ramadan. Bila sebut Ramadan, datang bulan Ramadan, dia kata semua pintu-pintu syurga semua terbuka. Maksud dia kata pintu-pintu syurga terbuka ni macam mana? Semua pintu-pintu syurga terbuka, maknanya nak beri gambaran kepada kita bahawa semua peluang-peluang untuk kita buat kebaikan tu semua terbuka. Lepas tu kita tak heran bila mai Ramadan, belum lagi mai Ramadan ni, orang dah fikir apa kita nak buat. Ada yang dah bercadang macam mana nak bagi makan orang buka puasa. Ada cadang bulan Ramadan ni nak tingkatkan ibadat. Ada yang duk fikir macam mana kita esok nak pergi sembahyang sunat tarawih. Ada yang tak pernah pergi sembahyang sunat tarawih, duk rancang anak-anak kan, macam mana pergi sembahyang sunat tarawih ni. Mau rancang dah. Padahal sebelum ni bukan terfikir pun. Ni dia katakan pintu-pintu syurga terbuka bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan kita dah cadang, aku nak beli kurma, nak sedekah. Bukan nak beli kurma, nak sedekah. Bukan sikit-sikit nak sedekah sekotak. Nak sedekah satu dozen ke satu dozen. Nak sedekah banyak-banyak, dia fikir. Ini dia katakan pintu-pintu syurga terbuka. Betul tak heran kita tengok bila mai Ramadan, bila kalau kita tengok bila semayang isyak malam Ramadan. Oi. Maksud kita tengok suasana senario ni, kita akan tengok semayang isyak. Maghrib okey lagi, semayang maghrib okey lagi. Suasana macam biasa. Kalau ada kuliah, aku kuliah macam biasa. Semayang isyak macam biasa lagi. Lepas semayang isyak tu dia timpa mari tu. Motor ru tengok. Kita mari tadi waktu isyak tadi okey kan. Kasut kita duk okey lagi.
Tak ada masalah lagi, kereta kita okey lagi. Mai lepas isyak rurang. Dia punya bunyi. Pasal apa? Nak main sunat tarawih. Tu dia. Sambutan Ramadan menjadi-jadi tu. Dia main timpa tengok, kita tengok keluar lagi tengok. Kereta kita tertutup, tak nampak dah. Kasut kita tak ke mana pergi dah. Tadi elok tu dia. Nak gambarkan pada kita punya semangat orang nak ambil sunat tarawih. Tak apalah. Kalau mungkin kita ada yang mempertikaikan macam mana semai sunat tarawih sunat dia main timpa ramai. Main isyak tu hak main wajib dia tak main. Maka bagi juga ramai lah orang mempertikaikannya. Kita pun faham tu kan. Kita pun faham. Tapi saya nak beritahu, walaupun begitu, ada juga yang menyeronokkan kita. Bahawa menampakkan bahawa Ramadan bila sebut ini tarawih untuk Ramadan, dia pekat-pekat mari ya Allah. Ya tahu dah pada tengok muka dia mayu. Kita tengok ini baru sampai mai duduk mana? Dia belakang ni. Tak orang nampak dah. Saja dia kata dia sibuk. Yang heran tu bila malam Ramadan tu kesibukan pun hilang. Ni nak gambarkan kepada kita demikianlah Ramadan ni pintu-pintu syurga terbuka. Jadi maknanya kegembiraan orang tu untuk beribadat tu. Dia tak kira lah sebab dia jahil. Bila dia orang jahil ni, dia tak nampak dah yang mana sunat, yang mana wajib. Yang sepatutnya dia ni utamalah wajib dulu kan. Yang sembahyang isyak berjemaah tu. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang sembahyang isyak berjemaah ni pahalanya seperti mana beribadat separuh malam. Kan? Siapa yang sembahyang isyak berjemaah, dia punya pahala dia macam beribadat separuh malam. Kalau satu malam tu ialah pukul 7 petang sampai pukul 7 pagi, 7 maghrib, pukul 7 petang sampai pukul 7 pagi, itulah satu malam. Maknanya kalau orang sembahyang isyak berjemaah tu macam dia beribadat start dari pukul 7 petang sampai 12 malam. Beribadat sentiasa, tak kira buat ibadat pun. Itulah demikian pahala yang begitu punya besar kan. Manakala Nabi kata siapa beribadat, siapa yang sembahyang subuh berjemaah, pahalanya seperti satu malam tu beribadat. Start dari pukul 7 petang sampai pukul 7 pagi beribadat penuh. Kan? Pahala banyak kan. Demikianlah orang yang sembahyang subuh berjemaah. Jadi maknanya orang yang sembahyang isyak berjemaah ni pahala dia besar. Tapi oleh kerana orang bagi hak jahil tu yang tak nak faham, kan? Dia tak tahu itu. Maka yang dia tahu Ramadan. Bila Ramadan ada tarawih. Maka dia main timpa tarawih tu. Tarawih sunat je. Tu. Jadi sebab tu bagi orang yang reti, orang yang alim macam kita, orang yang ada ilmu, sudah tentulah dia akan datang start berisyak tu. Kan. Maghrib dia datanglah berjemaah, dengar kuliah esok Ramadan ni. Dengar kuliah terakhir sebelum Ramadan kan. Isyak jemaah juga. Terus sambunglah kepada tarawih tu. Kan. Dia nak menunjukkan kepada kita bahawa Ramadan ini memanglah dia katakan pintu syurga terbuka. Maksudnya ialah peluang-peluang untuk kita buat ibadat itu sangat besar. Hati kita Allah buka untuk ke arah kecenderungan kita ke arah melakukan kebaikan. Dan juga pahala kita digandakan oleh Allah, membolehkan seorang tu boleh masuk dalam syurga. Yang patut dia tak boleh masuk syurga dah. Sebab apa? Sebab pahala kurang. Kalau dia matilah sebelum Ramadan kan, dia kira-kira pahala dia kurang. Sebab tu kata Allah, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang berat timbangan dia, berat timbangan pahala dia, ibadat dia, maka dia akan masuk dalam syurga dengan sejahtera. Siapa yang ringan timbangan ibadat dia, masuk dalam neraka hawiyah, kan? Jadi maknanya patut-patut sebelum Ramadan tu kalau dia mati masa tu, korang pahala tu, kan? Korang pahala tu. Tapi oleh kerana dia ni tak mati lagi, syukurlah Allah panjang umur dia kan. Maka bila masuk Ramadan, bila dia buat ibadat Allah, gandakan pahala. Maka sebab tu dia kata berpeluang dia untuk masuk dalam syurga. Sebab apa? Gandaan dia bulan Ramadan tu. Dia maknanya kita ni alhamdulillah kita berpeluang lagi. Mudah-mudahanlah sehari dua lagi kan. Moga-moga kita sampai Ramadan dan kita bertepatan Ramadan untuk kita beribadat kepada Allah, nak cari pahala lah. Tujuan kita nak cari pahala ni. Kita main sini pun cari apa? Cari pahala ya. Nak kata ilmu, berlambak ilmu. 10 tahun dah mengaji, takkan tak ada ilmu kan. Ada berilmu tapi cari ni, cari apa? Cari pahala. Maka sebab tu Nabi kata terbukalah semua pintu-pintu syurga. Nanti kita nak sebut tentang syurga ni. Lepas tu yang kedua dia kata wa ghuliqat abwabun nar. Tertutuplah pintu-pintu neraka. Allah tutup pintu-pintu neraka. Macam dia katakan Allah tutup pintu neraka, iaitu Allah tutup peluang-peluang untuk kita melakukan kejahatan.
Hati kita Allah tutup. Ada tak orang Ramadan ni orang-orang bercita-cita nak buat dosa? Tak ada. Bila Ramadan ni kan, siapa beriman dia kata, ish, Ramadan ni aku tak mau buat dosa. Kan? Walaupun dia ni kaki dosa. Kaki ekor bulan Ramadan, bulan Ramadan aku tak mau tikam ekor. Jumpa nombor apa aku tak nak tikam. Menamai nombor dalam mimpi ke di luar mimpi aku tak akan tikam. Sebab apa? Sebab dia rasa tak seronok nak buat kejahatan ni. Maka dia kata tertutup semua pintu-pintu neraka. Maknanya kalau katakan seorang tu mati dalam bulan Ramadan, sayangkan dalam bulan Ramadan dia buat sikit pahala pun digandakan. Kan ke umat Muhammad ni, dahlah umat Muhammad istimewanya banyak pahala kan. Ketika mana di hari akhirat tu kan ya, umat-umat yang lain melihat macam mana umat Muhammad pahala je besar. Umat-umat yang lain sedekah RM1 pahala kecil je. Pahala sedekah RM1 pahala kecil. Umat Muhammad sedekah RM1 pahala segunung. Umat buat lahiran tu. Macam mana umat Muhammad boleh pahala besar? Kan? Kita ni sedekah RM1 pahala kecil. Umat Muhammad sedekah RM1 pahala segunung. Umat lain pahala sedekah RM1 pahala sebusut. Tahu sebusut? Busut tak? Busut tu kecil tu. Umat Muhammad sedekah RM1 pahala segunung. Tahu gunung? Gunung lagi tahu kan. Gunung tu tinggi tu kan, busut kecil kan. Macam mana? Lalu komplainlah umat-umat Nabi yang lain. Bertanyalah mereka ni, kenapa? Dia kata, kita ni buat sedekah RM1 pahala sebusut, umat Muhammad sedekah RM1 pahala segunung. Maka berkatalah kepada mereka bahawa umat Muhammad di samping dia bersedekah diiringi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka bila diiringi dengan Bismillah, dia nak sedekah tu Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, maka sedekah kecil tu jadi sebesar. Tu. Jadi sebab itulah istimewanya umat Muhammad ni. Dengan ada bismillah tu, maka dia punya pahala tu besar. Kita nak pergi ke kita nak pergi nak tolong orang. Dengan pahala besar juga. Tambah dengan bismillah lagi besar. Kita nak masuk kuliah, nak mulakan kuliah kan. Dengan mulakan dengan bismillah. Dah pahala kita besar. Tambah lagi besar lagi dengan sebab bismillah. Mari pula Ramadan. Digandakan pahala lagi. Maka dia kata sebab itulah orang-orang yang mati dalam bulan Ramadan itu, dia ni dijanjikan oleh Allah syurga kan. Pasal apa? Sebab peluang-peluang untuk masuk syurga tu, dan tertutup pintu-pintu neraka. Kejahatan-kejahatan kita. Betul ketika Nabi ditanya kan, macam mana orang mukmin ni kan. Orang jahat mana orang mukmin ni, orang Islam kita ni, bila buat satu kebaikan, dia beri pahala berapa? Antara 10 ke 100. Kadang-kadang ganda 100 ke 700. Kadang-kadang antara 700 ke seluas, tak terhitung banyaknya. Sedangkan dosa buat satu dosa. Ada orang kata, ustaz, dia buat dosa bulan Ramadan, ustaz. Dan kalau katakan bulan Ramadan ni, kalau pahala digandakan, adakah dosa juga digandakan? Apa macam mana? Kalau pahala bulan Ramadan, satu pahala kita buat digandakan antara 1 ke 10 ke 100. Antara 100 ke 700, antara 700 ke seluas antara masyrik ke maghrib. Kan? Ikut dia punya ibadat dia kan. Macam mana antara 10 ke 100? Macam mana, siapakah orang yang dapat pahala antara 10 ke 100? Kata Sayyidina Ali, orang-orang yang buat kebaikan tujuannya untuk tujuan dunia, kan? Kita buat kebaikan tujuannya untuk tujuan dunia. Ada orang buat kebaikan tujuannya untuk akhirat. Ada buat kebaikan tujuannya untuk Allah, rahmat Allah semata-mata. Dia dah beritahu. Kita buat ibadat, kita sembahyang sunat duha. Tujuannya apa? Tujuannya untuk seperti mana Nabi katakan, jangan kau tinggalkan solat sunat duha, kerana siapa-siapa yang sembahyang sunat duha sekurang-kurangnya 2 rakaat dapat membuka 70 pintu-pintu syurga. Kan? Bukan, maaf, 70 pintu-pintu rezeki. 70 pintu-pintu rezeki. Siapa buat sembahyang sunat duha 2 rakaat, sekurang-kurangnya terbuka 70 pintu-pintu rezeki, ya kan? Dia pun sembahyang sunat duha supaya perniagaannya laris, supaya perniagaan nasi lemak dia laku, kan? Dia kata teman sejak daripada buka kedai nasi lemak ni, teman tak tinggal sembahyang sunat duha. Teman buat pasal apa? Moga-moga Allah buka pintu rezeki, kan? Harapan dia, Allah, adakah ni capai apa yang dihasratkan tu? Capai seperti yang dijanjikan oleh Allah. Allah buka 70 pintu rezeki. Dapat rezeki bertambah, duit ringgit, kesihatan, umur dia panjang. Apa lagi? Jadi maknanya dengan sembahyang sunat duha tu,
Tujuannya untuk dunia. Maka berapa pahala? Kata Sayyidina Ali, antara 10 ke 100 kali ganda pahala dah. Tapi siapa-siapa yang buat pahala, buat ibadat semai sunat dua, tujuannya apa? Untuk dapat pahala ataupun untuk masuk syurga. Oleh kerana dia buat tu untuk akhirat, pahala dia besar sikit. Berapa? Antara 100 ke 700 kali ganda. Antara 100 ke 700 kali ganda. Tapi kata Sayyidina Ali, siapa-siapa yang buat ibadat kerana semata-mata untuk Allah, bukan pasal dunia, bukan pasal hari akhirat, bukan pasal nak dapat pahala, bukan pasal dunia, bukan pasal akhirat. Dunia ni sebab tu je lah, nak tambah rezeki kan. Yang keduanya bukan sebab akhirat. Akhirat tu maksudnya apa? Bukan pasal nak tambah pahala, bukan pasal nak masuk syurga, bukan pasal nak luah dalam kubur, bukan. Tapi kerana untuk mendekatkan diri dengan Allah, rindu kepada Allah. Sebab nak dapat rahmat Allah. Semasa sunat dua ialah dah tinggal tak subuh tadi sembahyang lama dah, rasa nak sujud ke Allah, rasa nak tunduk ke Allah. Bila tunduk ke Allah tu, sujud ke Allah, rasa selamat, rasa di sisi Allah, rasa Allah sayang kita. Kan, rindu ke Allah, kan, sujud tu rasa tunduk tu, sujud tu rasa tenang, menghadap Allah. Maka siapa-siapa yang tujuannya kena nak mendekatkan diri dengan Allah, dapat rahmat Allah, berapa pahalanya? Antara 700 kali ganda, hingga seluas antara masyrik ke maghrib, timur ke barat, tak terhitung banyaknya. Bukan 10, bukan 100, bukan 700, tak terhitung banyaknya. Besar. Maka sebab tu orang kata, kalau gitu dia kata, buat apa kita niat untuk dunia? Buat apa niat untuk dapat akhirat? Niat tu untuk Allah lah. Memang itulah yang Allah suruh, kan? Memang itulah yang Allah suruh. Tapi untuk orang-orang awam macam kita ni, kita tak nampak, kita nak buat je untuk rezeki, buat je untuk rezeki, buat untuk masuk syurga, buat untuk masuk syurga. Untuk orang awam macam kita lah. Bila kita naik esok kita punya makam kita tak rasa tak dunia ada apa, syurga buat apa kita nak yang hak besar kerana Allah. Bila dapat kerana Allah, dunia pun dapat percuma, syurga pun dapat. Kan? Jadi sebab tu kita hak utama lebih utama lah. Baik, jadi maknanya tambah pula dalam bulan Ramadan, Allah ganda-gandakan pahala kita. Sebab tu kita ni untunglah kita akan berdepan dengan Ramadan. Yang mudah-mudahan kita akan dapat laksanakan ibadat ni. Yang Allah kata terbuka pintu-pintu syurga dan tertutup pintu-pintu neraka ni. Lepas tu apa dia kata lagi? Seterusnya dia kata wasuffidatis syayatin. Dia ikat semua syaitan. Tapi adakah syaitan semua kena ikat? Ada orang kata, Ustaz, saya berramadan, saya serupa ya. Dulu saya rasa malas, sekarang pun saya rasa malas, serupa. Mana macam mana kata syaitan kena ikat? Betul ke syaitan kena ikat? Hak mencuri juga. Dia ada dua sebab. Yang pertama ialah kerana yang akan ditambat tu syaitan-syaitan yang ganas-ganas aja. Syaitan yang rakuh-rakuh tu, syaitan-syaitan yang lemah lembut tu, dia jalan macam biasa, jalan. Syaitan-syaitan yang romantik, urut kita waktu subuh tidur. Macam biasa juga. Tu kita malas bagi subuh. Kita nak main kuliah duha lah. Sagilah terlepas habis. Alhamdulillah terlepas. Urut yang tu yang romantik tu, syaitan tu hidup. Jalan macam biasa kerja dah. Yang kena tambah tu syaitan yang ganas-ganas tu. Yang ganas-ganas yang besar-besar tu. Boleh bunuh orang ya. Yang itu yang ditambah dia campak ke laut, kan. Yang romantik tu, yang tiup leher kita tu, sama kan. Subuh dia tiup, Allah lemahnya nak bangun. Waktu sahur dia tiup lagi. Sebab dia tahu bahawa kan saya ni apa tu? Syaitan lu ni dah tahu dia selok-belok ibadat manusia ni, sebab dia juga pernah beribadat kepada Allah, semua pernah sujud kepada Allah 7,000 tahun kan, sebelum dia diisytiharkan sebagai iblis. Maka dia tahu lah selok-beloknya. Jadi sebab tu dia ni tahu kalau kita bangun sahur pahalanya sangat besar kan. Walaupun bangun sahur sekarang minumnya kan. Sebab tu kita kena sahur juga pada mana pun. Kena sahur, kita berazam lah untuk bersahur walaupun hanya minum air. Allah buat apa sahur, perut kenyang lagi. Buat apa sahur? Ada depa sahur tu dia kata. Sahur tu tak larat puasa tu sahur tu. Dah kita sahur bukan sebab tak larat puasa. Kita sahur nak cari pahala. Bila kita bangun sahur tu, bangun minumlah air. Sikit. Jadilah.
Sebab nakkan sahur tu, dapat pahala sahur tu. Jadi syaitan ditiup lah kita ni supaya kita tak bangun. Dia tahu kita bangun dapat pahala. Dia cari jalan macam mana nak menggagalkan ibadat-ibadat kita. Jadi syaitan-syaitan romantik ni dia takkan diikat kan. Dia ikat ganas-ganas lah. Jadi sebab tu tuan-tuan, rahimakumullah. Kita kena tahu bahawa kita ni berada dalam bulan Ramadan, sentiasa kita akan diganggu. Tu tak kira lagi nafsu kita. Nafsu kita duk kacau kita juga. Mana kan setahun punya nafsu kita dikontrol oleh syaitan. Kan? Setahun nafsu kita dididik oleh syaitan. Makannya lebih, makannya sedap-sedap, tidurnya sedap, bangun pukul 4 tak bangun punya. Dididik kita kan, pukul 4 tak bangun, pukul 5 tak bangun, azan subuh baru bangun. Kan? Azan subuh, Allah Akbar, Allah baru bangun. Nafsu kita dididik oleh syaitan ni 11 bulan namanya. Kan? Kita ni bangun setelah azan. Kan? Lepas tu makan pula sedap-sedap, kenyang-kenyang. Tak boleh lapar. Lapar sikit cari makan. Lapar sikit cari makan. Tak boleh lapar langsung. 11 bulan kita diasuh, kita didik kan. Kalau lapar sikit, makan. Lapar sikit, makan. Mari Ramadan. Mana boleh tu yang kita rasa. Nak makan pula sedap-sedap. Sedap-sedap. Kan. Lepas tu bila puasa makan tak sedap, malaslah bangun. Kan. Sebab apa? Makan tak sedap. Kan. Sebab apa? Sebab kita dah digula-gulakan dengan makanan sedap. Maka sebab tu kan, bila setelah 11 bulan nafsu kita diasuh. Nafsu kita diasuh ke arah kemewahan, kesedapan. Maka bila mai Ramadan, payahlah kita. Sebab kita ikut dengan nafsu. Kadang-kadang kita salahkan syaitan juga. Ni syaitan punya pasal. Bukan pasal syaitan, pasal nafsu kita. Asyik-asyik salah syaitan. Asyik-asyik salah syaitan. Syaitan pun pening kepala. Dia kata asyik aku yang kena. Asyik aku yang kena. Nafsu dia yang cacau. Innan nafsa la ammaratu bisu. Nafsu kamu mengajak kamu lakukan kejahatan. Nafsu kita ni sengaja sentiasa ajak lakukan kejahatan. Tapi ada sambung ayat tu. Illa ma rahimah rabbi, melainkan orang nafsu-nafsu yang mendapat rahmat di sisi Allah. Ada juga nafsu dorong ke arah kebaikan. Ada juga nafsu-nafsu yang mendapat rahmat. Biasa-biasa nafsu tu, nafsu biasa tu dorong ke arah kejahatan. Sebab apa? Sebab kita dilatih dengan itu. Dengan kesedapan, dengan kemewahan. Sebab tu kita kena jaga-jagalah bulan Ramadan ni. Baik. Oleh kerana syurga ini terbuka luas untuk kita. Dan syurga itu ialah kampung kita. Nabi Adam dan Hawa asal daripada syurga. Kan? Anak cucunya beranak sampai kita, akhirnya nanti kita akan balik ke kampung tok nenek kita di syurga. Sebab itu kita kena tahu syurga ni. Ketika syurga tu dicipta oleh Allah. Dicipta oleh Allah. Allah pun berkata kepada syurga, wahai syurga, bercakaplah kamu. Berkata. Cakap. Cakap lah. Suruh cakap. Syurga pun bercakap. Syurga kata, qad aflahal mu'minun. Berjayalah orang mukmin. Syurga nak bagi tahu bahawa syurga ni akan dimasuki oleh orang-orang mukmin. Kan? Syurga ni akan dimasuki oleh orang-orang mukmin. Jadi maknanya siapa nak masuk syurga kena beriman. Jadi orang mukmin. 3 kali diulang. Syurga ni digambarkan oleh Nabi, digambarkan oleh Allah bahawa syurga ni boleh bercakap. Dia hidup. Syurga hidup. Kan? Semua hidup. Kan? Batu boleh bercakap tak? Batu boleh cakap, batu berzikir. Kan batu berzikir. Pokok berzikir tak? Pokok berzikir. Semua berzikir. Yang tak berzikir siapa? Jin dan manusia. Kan? Batu-batu zikir, tanah-tanah zikir. Yang kita pijak batu kan? Kan batu mendoakan kita. Kita nak main kuliah duha. Kita nak pergi semayang. Kita nak pergi ke masjid. Kita pijak batu doa tak? Batu doa. Allah maafir lahu ya Allah. Ya Allah, ampun dosa dia Allah. Ampun dosa dia Allah. Pijak batu doa untuk kita. Kita pegang air berdoa untuk kita. Minta supaya Allah ampunkan kita. Kita lalu ke pokok berdoakan kita. Kan? Jadi maknanya bila kita nak buat ibadat ni, semua berdoa untuk kita. Maknanya semua hidup. Semua berzikir. Cuma manusia dan jin dia tak nak zikir. Termasuklah syurga juga, dia hidup. Maka Allah kata lagi, bercakap lagi, berkata-katalah kamu.
Maka syurga pun kata, bahawa dia kata syurga ini diharamkan kepada dua jenis manusia. Kan? Siapa dia yang diharamkan? Syurga ni. Yang pertama, syurga ni diharamkan untuk orang-orang yang syirik kepada Allah. Siapa hak syirik kepada Allah ni memang diharamkan oleh syurga, tak boleh masuk dalam dia, tak boleh dimasuki siapa yang syirik kepada Allah. Dan kita nak sebut mengenai dengan syirik sekali. Jadi maknanya orang syirik tak boleh masuk dalam syurga. Yang kedua, siapa lagi? Habis lagi dia kata orang-orang yang siapa tahu? Bakhil. Orang yang bakhil tak boleh masuk dalam syurga. Siapa yang nak masuk dalam syurga kena jadi pemurah. Jangan kedukut. Kan? Orang kedukut tak boleh masuk syurga. Maka sebab itu kata Nabi kan, pokok pemurah hidup di mana? Di dalam syurga. Pokok pemurah tumbuh dalam syurga. Dia punya batang dia naik, daun dia menyulai ke dunia. Siapa yang berpaut di dahan pemurah, dia akan masuk dalam syurga. Kan? Pokok-pokok bakhil tumbuh dalam neraka. Dia punya batang dia, dahan dia menyulai ke dunia. Siapa yang berpaut di dahan kedukut, di dahan bakhil, satu pokok bakhil nama dia. Berpaut di pokok bakhil, maka dia akan masuk dalam neraka. Ada pokok bakhil, ada pokok pemurah. Pokok bakhil ni tertanam dalam neraka, daun dia menjual ke dunia. Sama berpaut dekat pokok bakhil, akhirnya dia masuk dalam neraka. Pokok-pokok pemurah tertumbuh di dalam syurga. Maka daun dia menyulai ke dunia, berpaut siapa-siapa berpaut di pokok-pokok yang murah, akhirnya dia akan masuk dalam syurga. Sebab tu orang yang hak nak masuk dalam syurga ni, dia kena jadi orang pemurah. Dia kena jadi orang pemurah. Sebab tu ketika Nabi ditanya orang yang hak nak masuk dalam syurga ni, kan Nabi menyebutkan bahawa orang-orang yang miskin masuk lambat, orang miskin masuk awal ke syurga, kan? Orang kaya masuk syurga macam biasalah. Tapi orang miskin ni masuk syurga lagi awal daripada orang kaya. Berapa lama? Setengah hari. Setengah hari. Cuma setengah hari itu, sehari di sana menyamai 1000 tahun di sini. Betul tu. Sehari di sana menyamai 1000 tahun di dunia. Maknanya kalau setengah hari di akhirat menyamai 500 tahun lah. Betul tu. Jadi maknanya lambat orang miskin masuk syurga awal 500 tahun daripada orang kaya. Kan? Lambat masuk syurga lah orang kaya ni. Orang miskin masuk dulu. Orang miskin dah seronok dalam syurga, dah bergembira dalam syurga, baru orang kaya masuk. Maka Nabi ditanya, ya Rasulullah, kalau orang kaya ni nak masuk syurga awal juga macam mana? Boleh tak orang kaya ni masuk awal dalam syurga? Nabi kata boleh, dengan syarat dia ni banyakkan sedekah gini. Kata gini. Sedekah. Barulah dia boleh masuk syurga awal. Nabi kan juga Abdul Rahman bin Auf, kita tahu kan, oleh kerana dia terlalu kaya, kan, dia lambat masuk dalam syurga. Tetapi bila Abdul Rahman bin Auf dengar kata Aisyah kata dia lambat masuk dalam syurga, dia tak percaya. Dia kata, ya Rasulullah, saya sedekahkan lagi, saya derma lagi 100 ekor unta dan barang-barang dagangan di belakangnya untuk perjuangan Islam. Abdul Rahman, ya kaya, sangat-sangat kaya tu. Dia punya harta dagangan je, bila sekali-sekali balik berdebu, pasir naik kelap, sampai orang bimbang, adakah hari kiamat sudah tiba? Adakah hari kiamat tiba? Bukan sekok unta macam kita sekok unta ya apa? Itu berbangga dah, kaya dah kan, kaya kan, baru sekok dia punya unta dia penuh jalan. Saya penuh sampai tak nampak dunia kan, sampai ada orang fikir dah hari kiamat. Apa punya harta dagangan Abdul Rahman bin Auf baru pulang. Jadi Abdul Rahman kata, ya Rasulullah, saya hadiahkan lagi 100 ekor unta serta barang-barang dagangan di belakangnya untuk perjuangan Islam. Maka selepas itulah Nabi istiharkan bahawa seandainya yang masuk dalam syurga awal termasuklah Abdul Rahman bin Auf. Top 10. 10 orang terawal masuk dalam syurga walaupun dia kaya-kaya. Jadi maknanya dia kata orang yang masuk syurga awal ni dia kena jadi orang pemurah. Gitu nah. Ini syurga kata mestilah seorang tu tidak syirik dan juga tidak bakhil, barulah layak dia masuk dalam syurga. Maka tuan-tuan rahimakumullah, sebab itu kalau kita tengok termasuklah kita ni
No, baru-baru ni kita nisfu Sa'ban kan. Nisfu Sa'ban. Suasananya, keadaannya sama juga yang kita nak tengok apakah perkara-perkara yang perlu kita buat. Kan? Baru-baru ni kita sebut mengenai dengan nisfu Sa'ban. Walaupun dulu-dulu orang sebut nisfu Sa'ban ni berbeza kan. Macam daripada law ni lain, dulu lain. Kenapa dulu lain? Sebab dulu orang kurang berilmu. Orang ni ikut-ikut. Ikut-ikut ada ulama kata, tanpa kita fikir-fikir, tanpa kita mengkaji, tu ikut. Ada satu kitab, jumpa kita, tu ikut. Ikutlah turun-temurun orang tua-tua. Sehingga kan suatu ketika dulu kalau sebut nisfu Sa'ban, apa kita buat dekat kampung? Tuan-tuan ingat tak? Malam-malam tu kita akan buat kenduri, makan-makan. Lepas itu kita akan baca Yasin 3 kali. Lepas itu kita ada pula sembahyang sunat. Sembahyang sunat nisfu Sa'ban pun ada. Kan dulu kita buat dulu kan. Saya kat kampung saya tengoklah masa saya kecil-kecil dulu, tengoklah orang tua-tua buat, kita pun ikut juga sikit-sikit. Kan? Sembahyang sunat nisfu Sa'ban pula ada. Nah. Biar sampai sekarang ni kita semakin berilmu, kita semakin belajar, kita semakin mengkaji, ikut kuliah, rupa-rupanya baru kita tahu bahawa Nabi sebut apa? Nabi hanya sebut, dia kata dalam satu hadis yang sahih, pada malam nisfu Sa'ban tu kan, nisfu Sa'ban. Pada malam nisfu Sa'ban dia kata Allah akan turun ke langit dunia membawa rahmat yang dan mengampunkan seluruh orang-orang mukmin dan mengkabulkan doa-doa yang dipohon. Kan? Dua perkara ni. Untuk semua orang mukmin. Kan? Siapa-siapa yang mukmin, Allah ampunkan dosa-dosanya. Dan juga kalau dia berdoa, maka Allah kabulkan doanya pada malam nisfu Sa'ban. Tak kira lah dia sembahyang sunat ke, dia mengaji baca Quran ke, dia baca sin, tak kisah. Asalkan dia orang mukmin, pasti Allah ampunkan dosa dia. Habis tu kita buat apa? Kita tidur saja. Allah ampunkan kita? Allah ampunkan kita. Ada kita doa apa tu? Kita ada doa, Allah kabulkan dengan syarat. Ada syarat dia. Ada 2 perkara yang terkecuali. Dua perkara yang terkecuali. Siapa dia? Orang yang tak dapat keampunan dan tidak dikabulkan doanya oleh Allah. Ada 2 jenis manusia ya. Yang pertama, siapa dia? Siapa tahu? Siapa tahu bagi RM1. Yang pertama kata Nabi, orang-orang yang syirik kepada Allah. Siapa yang syirik kepada Allah, dia tak dapat keampunan dan doanya Allah tak kabulkan. Pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, siapa dia? Siapa dapat tahu 5 kepang? Orang yang putus silaturahim. 2 ni saja syaratnya. Kalau tak ada 2 syarat ni, pastilah Allah ampunkan dia. Kalau ada dia doa, Allah kabulkan doa dia. Tu. Pertama, tak ada syirik kepada Allah. Maknanya kalau tak ada syirik kepada Allah ni, kita ada tak syirik kepada Allah? Kita ada tak menduakan Allah? Kan? Kita ada orang menduakan Allah. Kat Allah dia minta, kat jin minta, kat Allah minta, tangkai pun pakai. Kan? Ada kita pakai tangkai azimat. Kita pakai tangkai azimat, ikat kat pinggang kan? Tangkal azimat. Kat pinggang. Kata Pak Haji, kenapa kan pakai tali pinggang ni, pakai tali ni? Pak Haji tak pakai ni, sakit pinggang lah, tak boleh bangun. Ini tangkai ni kalau tinggal sehari pakai sakit pinggang. Makna dia percaya ke tangkai. Sedangkan yang baikkan kita, yang menyihatkan kita bukan tangkai, Allah. Kan? Maknanya dia telah minta dekat, dia harapkan dekat tangkai. Ini dikatakan syirik kepada Allah. Dia bawa tangkai bubur dalam dompet kan, dia bawa dalam handbag. Tangkai ni dia kata benda ni, dia tak panggil tangkai. Tangkai berdosa, haram. Ini bukan tangkai. Ini azimat. Azimat kan. Azimat pun tak boleh berdosa juga kan. Dia kata, tak boleh juga. Dia tahu. Dah, ini dapat ni. Ini untuk berdoa. Kata, untuk berdoa lah. Macam-macam lah. Bubuh dan nama pun. Dia adalah tangkal azimat. Sebab dia percaya dengan tu kan. Bawa usung kata-kata. Dia kata kalau saya tak bawa ni, nanti dia kata tak, ni perniagaan tak laris. Kan dia bawa supaya perniagaan laris, bawa ke sana ke sini usung. Kalau tertinggal kat rumah, dia telefon nak hantar kat mak Zat. Apa tu yang ada satu uncang kat ni, yang mak basuh kemarin handbag tu, kan kosongkan, dah tertinggal, tolong hantar. Kenapa? Kalau tak hantar tak laku nasi lemak. Kan anak nak pakai hantar sebab nak melakukan nasi lemak. Maknanya dia pakai tangkal. Tangkal itu ialah tadi panggil tangkal azimat ni, yang inilah menyebabkan syirik kepada Allah.
Ada orang pakai tangkal untuk pemanis. Bagi manis, tak pakai tak nampak manis. Kan? Ada orang pakai tangkal untuk pelaris. Kan? Supaya cepat laris. Bukan lari lu jualan, laris orangnya. Cepat lari orangnya kan, supaya ada yang berkenan. Dia pakai tangkal. Tak payah pakai tangkal, dia berdoa lah kan. Dia pakai tangkal azimat tu. Tangkal-tangkal azimat ni menyebabkan syirik kepada Allah. Habis tu nak buat lagu mana? Ambil, lempak buang. Tu angkat tangan mohon ke Allah. Kalau tak angkat tangan tak apa, ambil tangkap lempak buang, mohon ampun ke Allah. Mohon ampun ke Allah. Taubat nasuha, settle. Okey. Pertama, yang kedua, putus silaturahim. Putus silaturahim pun Allah takkan beri keampunan juga. Jadi malam-malam di 10 Sa'ban, kalau ada kita putus silaturahim, maka Allah takkan beri keampunan ke kita. Allah takkan terima doa-doa kita. Itu malam ni 10 Sa'ban. Demikian juga saya nak sebut ni Ramadan ni. Mai Ramadan pun demikian juga. Siapa-siapa yang nak mendapatkan rahmat di dalam bulan Ramadan, untuk dapatkan pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah syurga ni, hak Nabi kata man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Siapa-siapa yang berpuasa, man shoma Ramadan, siapa-siapa yang berpuasa bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan, dengan keyakinan dia untuk mengharapkan redha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah ampunkan segala dosa-dosanya yang telah terdahulu. Allah ampunkan dosa-dosanya. Tiba-tiba dia ada syirik kepada Allah, Allah tak ampunkan dia. Tiba-tiba dia ada putus silaturahim. Pun kalau putus silaturahim, buatlah puasa macam mana pun, tak boleh masuk dalam syurga. Satu lagi saya nak sebut, Ramadan ni, semayang jangan tinggal. Semayang jangan tinggal. 3 perkara ni. Syirik kepada Allah sebutlah tadi. Yang kedua, putus silaturahim. Putus silaturahim ni, dia kalau katakan malam ni 10 Sa'ban, dia buat terbaik, baca Yasin banyak kali, semayang sunat apa tu ni 10 Sa'ban yang tak pernah orang buat, Nabi tak buat, dia buat semayang sunat ni 10 Sa'ban. Mana mai dia buat semayang sunat ni 10 Sa'ban pula tu. Tak boleh dia buat kan. Adakah Allah beri keampunan ke tak? Allah tak beri keampunan. Sebab apa? Sebab dia dah putus silaturahim. Ramadan demikian juga. Allah takkan bagi keampunan. Demikian juga hak Nabi kata apa? Di hari hari Isnin dan juga Khamis kan? Isnin dan juga Khamis. Setiap hari Isnin, setiap hari Khamis, Allah buka pintu-pintu syurga. Dia kata hari Isnin, hari Khamis juga Allah buka pintu-pintu syurga. Maknanya Allah akan terima mana-mana doa-doa kita pada hari Isnin dan Khamis. Sebab tu Nabi suka berpuasa pada hari Isnin dan hari Khamis. Itu pun kalau Isnin dan hari Khamis dia berpuasa pun, namun dia juga ada putus silaturahim, Allah takkan ampunkan dia. Waktu Nabi kata, la yadkhul jannah qati'u rahim. Takkan masuk dalam syurga, orang-orang yang putus silaturahim. Bahaya. Kita nak puasa ni, adik-beradik bergaduh lagi. Habis tu macam mana nak buat? Dia kata dah lama ni jauh ni, lama tak berhubung. Lama tak berhubung. Berapa lama tak berhubung? 5 tahun dah. Dengan siapa? Dengan kakak yang sulung. Dekat mana? Dekat Johor. Dia kata, kenapa tak berhubung? Yalah, nombor telefon hilang. Nombor telefon hilang itu bukan putus silaturahim, itu putus telefon. Yang putus silaturahim ni, yang kita ni kalau jumpa dia pun kita tak cakap ke dia, kita sakit hati ke dia, kita marah ke dia, atau perbuatan-perbuatan dia ke perbuatan kita ke, kesombongan dia kesombongan kita ke. Kalau kita jumpa, aku takkan cakap ke dia, aku benci, aku meluat tengok muka dia. Kata-kata tu, perasaan itu yang ada pada kita ni, maka ini dia katakan putus silaturahim. Kita sakit hati kepada adik kakak kita, kita berdengki dekat dia, ini dia katakan putus silaturahim. Walaupun di sana ulama berbeza pendapat silaturahim ni, hubungan rahim ni macam mana. Ada ulama kata hubungan rahim ni seperut, satu rahim, kakak, adik, abang, satu rahim kan, satu perut, tempat keluar yang sama. Setengah ulama kata tak semestinya, malah semua orang Islam tu saudara. Alasannya apa? Hadis Nabi kata al-muslim akhul muslim, orang Islam saudara kepada orang Islam. Bila orang Islam saudara kepada orang Islam,
Maknanya kalau kita tak bercakap, putus tak bercakap dengan dia bawa 3 hari, maka dia kata putus silaturahim. Kalau dia mati, masuk neraka. Sebab Nabi dah kata takkan masuk dalam syurga orang-orang yang putus silaturahim. Jadi maknanya kita nak bertemu Ramadan ni, kita kena settle lah adik-beradik kita yang hak putih. Apa tu dia kata saya bercakap dengan dia tak bercakap? Kan Nabi kata silu arhamakum walau bisalam, kan? Hubung silaturahim itu walau sekadar bagi salam pun jadi. Kan? Dia buat bagi salam, assalamualaikum, kan? Kalau dia tak jumpa, bagi salam dalam telefonnya. Ni halo, assalamualaikum maklum. Kan? Waalaikumsalam, siapa ni? Ni anak melakar maklum. Pup dia letak. Dia meluat sungguh dengar suara kita. Tak apa, kita dah selesai. Kita dah berhubung. Dia tak selesai lagi. Jadi kita nak bertemu Ramadan ni, dapatlah kita pahala yang dijanjikan. Kalau kita mati selepas Ramadan, mudah-mudahan kita masuk syurga lah. Jadi maknanya kita nak kena settle ini. Kita nak kena settle hubungan silaturahim tu. Kalau tak ada, tak berhubung, kita bimbang. Hari tu ni 10 Saban dah terlepas dah. Kan, siapa-siapa yang terlibat lah, kan? Siapa-siapa yang putus silaturahim. Itu malam 10 Saban, patut-patut dia dah dapat kampunan dah hari tu. Dan doa dia pada malam tu patut-patut dikabulkan. Tapi tak dikabulkan. Pasal apa? Ada sangkut dengan silaturahim. Ada masalah dengan silaturahim. Ada kedai silaturahim, bukan pergi kedai tu. Ada kedai makan silaturahim. Kedai makan silaturahim. Aku tak pergi. Bukan itu. Hubungan silaturahim. Hubungan kekeluargaan. Baik. Betul Nabi kata kan, silaturahim ni kalau siapa-siapa yang berhubung baik, dia kata, kan Nabi kata man ahabba ayyub satalahu fi rizqi wa yunsalahu fi athari falyasir rahimah. Siapa-siapa yang nak perbanyakkan rezeki, menjadi kaya dan nak panjangkan umur, falyasir rahimah, hubungkan silaturahim. Siapa yang nak supaya jadi kaya, rezeki banyak dan juga nak umur panjang, sihatnya, sihat tu petanda panjang umur tu, maka fal yasir rahimah, hubungkan silaturahim. Jadi maknanya kalau kita terbalikkan statement tu, kalau mana-mana antara kita yang rasa rezeki sempit, Allah susahnya rezeki tak cukup rezeki makan tak cukup, gaji banyak tak cukup, gaji 3,000 tak cukup, dulu gaji 1,500 tak cukup, sudah gaji surat 3,000 tak cukup, sudah naik gaji 4,000 tak cukup juga. Ada something wrong. Cek tengok, dah ada adik-beradik yang bergaduh. Kalau ada beradik-beradik bergaduh, sambung balik. Kan? Sebab tu dia kata kalau tak sambung, saya lagi itulah rezeki sempit. Tu jadi sebab tu kita ni akan Allah akan permudahkan rezeki kita bila kita hubungkan silaturahim. Dan begitu juga dengan kita punya kita punya umur kita jadi panjang. Umur panjang macam mana? Sihat lah kan. Kalau takkan pula umur ni nak umur panjang sakit, nak panjang umur macam mana kan? Sudah tentulah orang umur panjang ni dia sihat. Saya kadang-kadang kita tengok kan, sakit macam-macam. Boleh ke nak terus 10 tahun lagi ni? Teruk sangat sakit ni kan. Kalau orang nak umur panjang ni, sihat, ada peluang lah umur panjang. Baik. Tuan-tuan, ya sebab tu kita ni, siapa-siapa yang nak supaya kita ni tambah rezeki, hubung silaturahim. Jadi kalau kita nak Ramadan ni, kalau kita nak supaya Allah akan beri rahmat kat kita, hubung silaturahim. Kan kita sebut aku tu mengenai dengan, mungkin semua orang dah tahu mengenai cerita Abu Hurairah dengan anak muridnya, kan? Semua orang tahu cerita ni, cerita lama, bukan cerita semalam. Cerita ni semua orang tahu, dalam buku ada kan. Kan Abu Hurairah ketika nak nak mengajar, dia bagi amaran. Dia kata siapa antara kamu yang ada putus silaturahim, sila keluar. Dia kata, siapa yang ada putus silaturahim, sila keluar daripada majlis ilmu. Macam ni sila keluar. Kemudian siapa pun tak sebut. Sekali lagi disebut, dia kata siapa yang ada putus silaturahim, sila keluar. Dengan tegasnya. Tak ada siapa keluar. Kali ketiga dia ucap, siapa ada putus silaturahim, sila keluar. Tiba-tiba satu pemuda bangkit. Loy, pergi. Relax, ada pergi. Loy. Orang tak tahu utara tu utara, tempat saya orang utara. Loy, pergi. Pergi kan? Tahu Loy, tahu. Tiba-tiba dia pergi. Dia jumpa makcik dia. Makcik, saya minta maaf lagi ni. Makcik dia pun heran. Makcik dah dosa apa hang buat? Dah dosa hari tu gini. Makcik dia kata, makcik dah maaf dah lama dah. Makcik tahu kamu tu kepala batu. Makcik tak kisah pun. Makcik dah maafkan kamu. Tak apa.
Tapi dia kata, kenapa kamunya perangai kompleks sangat? Biasanya kepala batu kamu tu menjadi-jadi, tak akan datang minta maafnya. Hari ni minta maaf pula. Dia kata bukan, tadi dia kata Tok Guru ni yang dia bagi ni apa ni, dengan tegasnya suruh keluar orang-orang yang putus silaturahim. Maka saya rasa sayalah orangnya. Maka sebab tu saya minta maaf. Kalau gitu dia kata nanti bila habis majlis ilmu kamu nanti tanya pada guru kamu kenapakah dia halau keluarkan orang yang putus silaturahim. Maka dia pun balik, lepas tu dia dengar mengaji. Akhir pengajian tu dia bertanya, Tuan Guru, kenapa saya ni apa ni orang putus silaturahim tu suruh keluar? Kata Abu Hurairah, dia kata aku pernah dengar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang dia kata siapa-siapa yang putus silaturahim dia kata tidak akan diturunkan rahmat oleh Allah. Dia kata la tatanazzalur rahmah. Dia kata tidak akan turun rahmat di mana ada satu kaum yang di dalamnya ada orang-orang yang putus silaturahim. Mana ni macam ni lah kan. Patut-patut majlis ilmu kita dapat rahmat ni. Tetapi ada seorang antara kita yang putus silaturahim, kita semua tak dapat rahmat. Rugi mah. Semua orang tanggung kerugian. Sebab ini satu orang punya angkara. Kerana satu ekor lembu bawa lumpur, semua akan terpali. Yang maka sebab tu dia kata keluarlah. Jadi maknanya kalau dalam satu rumah ada seorang antaranya tak bertegur dengan adik-beradiknya, terutama sekali adik-beradik lah, maka satu rumah tak dapat rahmat. Patutlah rumah kita ni macam-macam hal masalah, rahmat tak dapat. Dalam kita kampung kita, kampung kita gaduh orang ada masalah. Sebab ada seorang dua yang punya angkara, yang bergaduh sesama dia, maka kita semua tak dapat rahmat. Ini yang naya. Maka sebab itulah Tok Guru ni kata keluar orang yang angkara tak dapat rahmat daripada Allah. Bahaya. Jadi sebab tu kalau kita tengok balik orang putus silaturahim cukup bahaya. Apatah dengan Ramadan ni yang kita nak dapat pahala ni, kita pastikan itu. Yang akhir sekali, yang perkara yang penting untuk sebagai pesanan untuk kita lah, kita ni tak ada masalah. Orang lain lah, anak kita, saudara kita yang meninggalkan solat. Ya, orang-orang hak meninggalkan solat ni. Ada kan anak-anak kita yang tak semayang. Kadang-kadang kita bukan hak tak semayang tu bukan hak 15 tahun, bukan 10 tahun. Hak 10 tahun tak apalah, tak balik lagi. Hak 30 tahun tu. Kan. Kita balik semayang subuh selamba dia tak bangkit lagi. Kan. Dia tak bangkit lagi semayang subuh. Semayang subuh tak bangkit. Tuan-tuan, orang yang tak semayang ni apa jadi? Maka sebab itu disebutkan bahawa setiap hari selepas saya semayang asar, semua pahala kita akan diangkat ke langit. Bukannya setahun sekali angkat ke langit. Setiap amalan petang, lepas asar, dia akan angkat pahala kita. Naik. Semua pahala kita. Sampai langit yang pertama. Malaikat penjaga langit pertama akan tanya, ni pahala siapa ni? Banyak sangat ni, wangi sangat ni. Pahala fulan bin fulan. Cek tengok semayang dia. Tengok cek maghrib okey, isyak okey, subuh okey, apa tu zuhur okey, asar okey, kelima-lima okey, barulah terbuka pintu langit, barulah semua pahala-pahala kita naik untuk ditulis di langit yang ketujuh. Dia nak tulis di buku besar kat sana. Tapi sayang, 1000 kali sayang. Tengok cek tengok ada satu semayang sangkut. Biasa satu semayang sangkut, seluruh pahala-pahala tertahan, pintu langit tak terbuka. Maka pahala kita berlega-lega tak naik. Sampai bila? Kata ulama, sehinggalah sembahyang itu diqadha. Qadha sembahyang tu barulah naik pahala kita. Bayangkan orang hak tinggal sembahyang semalam. Hak semalam subuh dia tinggal satu. Yang lain semua okey. Puasa dia ada buat semalam, ibadat dia buat, zikir banyak, baca Quran banyak, sedekah semalam. Pahala dia bukan naik lagi. Pahala tak naik lagi, tertahan lagi, berlega-lega. Punyalah naik. Bayangkan kita puasa. Kita puasa bukan punya teruk lah, tapi pahala tak naik. Pasal apa? Ada satu sembahyang yang tersangkut. Tunggulah kita, pahala tak naik. Bayangkan kesian, terutama sekali anak-anak kita yang di bawah jagaan kita yang tak pernah kita beritahu. Rugi dah. Puasa, berkeretang mulut, jaga puasa, bibir sama jadi macam tempe ya, putih. Baju macam tempe, berkelupik-kelupik lagi, baju macam memang soft macam tempe. Tapi tak semayang. Allahu akbar, kesiannya.
Ada orang suka latih anak. Puasa nak, puasa. Tak larat puasa tidur. Puasa namun kena puasa. Tak larat puasa tidur. Ni. Sembahyang? Tak sembahyang pun tak apalah. Puasa lagi besar. Puasa lagi besar. Sembahyang tu lagi besar. Sebab tu kalau tak larat puasa tak apa. Orang yang sakit pun tak larat puasa. Tak payah puasa. Esok lepas habis ada raya. Esok ganti. Orang musafir tak larat puasa. Buat ni. Buka puasa, esok boleh ganti. Tak sempat nak ganti. Anak-anak boleh bayar fidyah. Tak ada hal puasa. Tapi sembahyang, sakit macam mana pun kena sembahyang. Musafir kalau lagu mana pun tetap kena sembahyang. Paling tidak sembahyang menghormati waktu. So, kena sembahyang juga. Dah tak ada daya lagi dah. Duk tertindih dengan batu tak boleh bangkit. Tertindih dengan batu tak boleh bangkit. 2 hari tertindih. Tak boleh bangkit. Cungak ke situ. Nak bangkit tak boleh. Nak ambil sembahyang tak boleh. Menghadap kiblat tak boleh. Namun sembahyang juga. Sembahyang menghormati waktu. Sembahyang menghormati waktu. Anda kata kita selamat nanti, qadalah kita. Kalau kita tak selamat, mati di situ, maka sembahyang kita tu diterima oleh Allah. Jadi maknanya kita kena buat juga sembahyang on time. Kena sembahyang juga. Tapi kalau puasa tak apa. Dia maka sebab tu bila kita nak berdepan dengan puasa ni, pastikanlah kita ni sembahyang jangan tinggal lah. Bagi tahulah anak kita ni tak ada masalah. Ada anak kita tu. Ni man mak nak pesan. Ni kamu puasa dah okey. Sembahyang tu kau buat dah. Buat mak tapi kadang-kadang. Ni start pada lah ni, jangan kadang-kadang. Kena sembahyang bagi penuh. Barulah bermakna hang punya puasa. Tidak nanya hang puasa penat, pahala tak dapat. Buat apa rugi. Tak ada guna puasa. Habis tu mak, tak payah puasa mak. Bukan tak payah puasa. Kadang-kadang orang nak ambil jalan pintas kan, jalan mudah kan. Kalau hang puasa pun tak ada pahala. Buat apa? Habis tu mak, tak payah puasa mak. Bukan lagu tu. Puasa-puasalah, sembahyang tu kena buat. Yang mana sembahyang tu kena utama supaya semua ibadat kita diterima. Sebab sikitnya banyakkah kita punya ibadat kita, selawat kita. Akhir sekali saya sebut selawat kita. Allahumma salli ala Muhammad yang kita baca tu banyak mana pahala dah. Subhanallah, pahala yang tak terhitung banyak. Yang ingat tak ketika Nabi dibenarkan melihat wajah malaikat kan? Nabi berdoa pada Allah minta nak tengok wajah malaikat yang sebenarnya. Malaikat Jibril merupalah, bagilah Allah atas kebenaran Allah, maka Nabi pun dapat melihat wajah malaikat yang sebenarnya. Dia tengok malaikat Jibril yang besar sampai langit kepala sampai ke kaki ke bumi kan, besar sangat kan. Yang hak Nabi hairan, macam ni rupa malaikat. Kata malaikat Jibril, kamu tahu tak, kamu tengok wajah malaikat yang hebat ni, tapi ada lagi kehebatan malaikat. Kehebatan malaikat boleh menghitung titisan hujan serentak seluruh dunia. Hujan tu malaikat boleh kira boleh kira berapa titisan hujan. Tapi malaikat tak boleh kira satu benda ya. Apa dia? Siapa tahu? Malaikat tak boleh kira berapakah rahmat, berapakah pahala ketika seorang itu selawat atas Nabi. Sebab Allahumma salli ala Muhammad, Allah turunkan rahmat punya-punya. Malaikat tak sempat kira berapa pahala, berapa rahmat. Malaikat tak sempat kira. Malaikat hanya tulis dia berselawat atas Nabi. Subhanallah. Jadi maknanya pahala kita banyak, tapi terhalang, tertahan kerana tak sembahyang. Maka sebab tu kita ni kalau kita tak sembahyang, pastikanlah kita qada mana hak tak sembahyang tu. Ni kita Ramadan ni, dalam negara Ramadan ni, mana-mana sembahyang hak tinggal dulu tu qada. Waktu teman bila syek qada sembahyang, bila nak sembahyang sunat? Bila nak sembahyang sunat? Sembahyang qada dengan sembahyang sunat mana banyak pahala? Sembahyang qada lah. Sebab qada tu wajib, sunat tu sunat. Qada wajib dengan sunat, mana besar pahala? Wajib lah besar pahala. Hak wajib satu kita buat yang wajib menyamai 70 yang sunat. Tuan, satu hak wajib kita buat menyamai 70 yang sunat. Jadi maknanya kalau kita nak buat sembahyang sunat, hak wajib kita tinggal, rugi mah. Kan? Jadi sebab tu kita ni utamakan yang wajib. Habis tu nak qada ke nak sembahyang sunat? Qada. Kalau ada peluang masa kita qada sembahyang. Kalau ada masa lagi nak sembahyang sunat, sembahyanglah sunat. Tapi yang utamanya qada, sebab kita kena tahu bahawa qada itu pahalanya lebih besar daripada sembahyang sunat. Hak dulu masa zaman-zaman jahil kita dulu. Kan kita tiap-tiap orang tu ada zaman kejahilannya.
Dia tak semayang dulu banyak, tak semayang dulu, tak semayang. Orang lain lah, bukan kita. Kita mana tinggal semayang sejak pada kecil. Jadi maknanya tak ada masalah lah. Jadi orang tinggal semayang tu, dia kena ganti, kena kotor, ganti. Sebab ganti semayang tu pahalanya lagi besar daripada semayang sunat. Jadi mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ni kita tak tinggal semayang kita, jaga kita daripada kesyirikan tu jangan ada. Dari silaturahim kita kena jaga. Jadi mudah-mudahan puasa kita akan diterima. Mini hadilah Nabi kata, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu min taqaddami min dzanbi. Siapa-siapa yang berpuasa imanan wahtisaban dengan keimanan dan juga mengharapkan redha Allah, mengharapkan pahala daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosa dia untuk kita masuk dalam syurga. Tambah pula malam pula kita qiyam Ramadan pula. Man qama Ramadan, kata Nabi, siapa yang qiyam Ramadan, sembahyang sunat dan sebagainya, sama juga iman dan wahtisaban, kerana iman juga kepada Allah, juga harap redha Allah, maka Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan Ramadan nanti kita akan perkuatkan ibadat kita, perkemaskan diri kita untuk kita melakukan ibadat Ramadan. Mudah-mudahan andai kata Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita, dia adalah penentu bagi kita. Maka sebab itu, untuk jadikan itu sebagai penentu nasib kita, maka kita tingkatkanlah ibadat kita. Mudah-mudahan Ramadan ini banyakkan istighfar, banyakkan mohon ampun, banyakkan bertaubat dan banyakkan ibadat. Maka barulah kita mudah-mudahan kita akan dapat tergolong di kalangan orang yang diberikan ampunan untuk masuk dalam syurga, dijauhkan dia kita daripada api neraka. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.